Untuk slot bersama dengan saya pada kali ini, kalau kita dapat imbas sejarah Malaysia beberapa hari lepas, yang mana pada 29 April yang lalu, pihak Bank Negara Malaysia akhirnya telah pun mengumumkan senarai 5 penerima lesen bank digital yang pertama di Malaysia. Jadi bank digital ini apa sebenarnya konsep yang diangkat, dan juga saya difahamkan kalau kita mengikut daripada pembacaan saya, bank digital ini dia akan memberi peluang dan juga ruang dan juga kebaikan kepada pemain industri kecil dan sederhana untuk mendapatkan nilai kredit dan sebagainya. Jadi untuk berbincang mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid, iaitu Ketua Penyelidik Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Keuangan Islam Sosial Universiti INSEAF. Jadi selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Jadi bank digital ada 5 bank digital yang telah pun diluluskan pengoperasiannya 29 April. Jadi merupakan satu langkah baharu Bank Negara Malaysia dalam memberi kemudahan kredit khususnya kepada industri-industri yang susah untuk dapat kredit daripada bank komersial. Secara asasnya, bank digital itu apa sebenarnya, Doktor? Okey, terima kasih Ridwan. Pertama sekali, kita masih dalam Hari Raya. So, selamat Hari Raya. So, pertama sekali kita nak memberi penjelasan perbezaan di antara bank digital dan pendigitalan bank. Mungkin ramai yang masih keliru. Dia kata pihak perbankan sekarang pun sudah menawarkan apa yang dipanggil pendigitalan bank ataupun virtual banking dan juga bank maya dan sebagainya. Bank digital ni adalah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh bukan perbankan. So, lesen yang diberikan, 5 lesen yang diberikan adalah kepada syarikat-syarikat bukan perbankan untuk menawarkan perkhidmatan perbankan secara maya, secara digital. 100% digital. Maksudnya tidak mempunyai physical office, physical presence dan sebagainya. Dan dia 100% secara maya. Kebaikannya adalah untuk kita meningkatkan apa yang kita panggil keterangkuman kewangan atau financial inclusion. Kalau kita lihat bank-bank tradisi sekarang ini, kita masih lagi banyak golongan yang tercicir. Khasnya golongan-golongan seperti yang terlibat di dalam sektor gig ekonomi, yang terlibat dalam industri kecil, mikro dan nano. Mereka ini tidak mempunyai dokumentasi, tidak mempunyai kredit history dan sebagainya, maka mereka tercicir. Begitu juga mereka-mereka yang berada di kawasan pedalaman, di mana tidak ada perbankan fizikal. Mereka ini juga tercicir. Maka demi untuk mencapai apa yang kita panggil wawasan kemakmuran bersama, merapatkan jurang inklusiviti, menaikkan keterangkuman kewangan, maka kita perlu melangkah ke arah apa yang kita panggil digital bank. Dan kalau kita lihat 5 lesen telah dikeluarkan, dan daripada 5 lesen ini 3 lesen adalah di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan, iaitu konvensional, dan 2 lesen adalah Akta Perkhidmatan Kewangan Islamik, iaitu perbankan Islam. Maka kita percaya dan kita yakin dan kita berdoa agar pengenalan bank digital ini, 5 lesen ini akan menaikkan keterangkuman kewangan, menaikkan financial inclusion, memberi ruang dan peluang lebih banyak kepada golongan yang tercicir. Okey, golongan yang tercicir dimasukkan dalam apabila pengoperasian ini bermula adalah khususnya golongan PMKS lah, industri kecil dan sederhana. Tetapi sebelum kita sentuh kepada golongan PMKS, saya tertarik dengan bank digital ini perlu ada 3 kekuatan. Pertama adalah kepakaran dalam pasaran, yang kedua adalah kemahiran tinggi dalam ekosistem perniagaan, dan yang ketiga penyediaan perbankan asas yang inovatif. Adakah ini ciri-ciri yang perlu ada dalam bank digital yang berbeza dengan bank tradisi kita? Sudah tentu, sebab bila kita sebut bank digital, ianya bukan diberikan kepada satu syarikat individu, diberikan kepada satu konsortia ataupun konsortium. Dan konsortium ini mempunyai beberapa player yang mempunyai pengetahuan, kemahiran berlainan yang dapat disumbangkan bersama. Kalau kita lihat konsep bank tradisi sekarang sudah agak tepu. Produk dan yang ditawarkan, produk dan perkhidmatan boleh dikatakan tidak banyak inovasi. Walaupun beberapa pembaruan cuba dilakukan, masih lagi di situ. Maka diharapkan bank digital ini dapat melakukan kreativiti dan inovasi untuk memperkenalkan personalized produk yang pertama. Dan kita tahu bahawa bank digital ini akan menggunakan apa yang kita panggil artificial intelligence dan juga big data analytics, di mana dia akan mengkaji gelagat pengguna, gelagat peminjam, gelagat
pembiayaan yang diperlukan, maka ini dijangka akan menambah inovasi dan kreativiti, di mana perkhidmatan yang ditawarkan adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang inovatif, yang di luar kotak, kita panggil out of the box. InsyaAllah dengan pengenalan lesen digital ini, bank digital ini, dijangka akan lebih merancakkan lagi inovasi dan juga bentuk-bentuk produk dan perkhidmatan yang baru. Bermaksud saya dapat jangkakan bahawa apa yang akan ditawarkan nanti adalah betul-betul spesifik kepada kehendak dan juga keperluan pengguna tersebut apabila mereka menggunakan bank digital. Betul. Baik kita lihat dari segi konvensional pinjaman ataupun kita lihat daripada segi Islamik pembiayaan. Pembiayaan dan pinjaman ini adalah mengikut keperluan, mengikut kemampuan dan mengikut apa yang dikehendaki oleh pengguna. Okey, sekarang kita pergi kepada kelebihannya kepada PMKS, industri kecil dan sederhana. Jadi bagaimana ia memberi kelebihan kepada golongan sasar ini? Okey, yang pertama sekali saya melihat ini, golongan sasar ini kalau kita sebut PMKS, khasnya di dalam golongan mikro dan nano, iaitu PMKS yang di bawah, bahagian bawah itu. Mereka ini sering apabila berurusan dengan pihak perbankan, satu fakta yang memilukan adalah mereka ini sering ditolak. Ditolak sebab mereka tidak mempunyai dokumentasi, mereka tidak mempunyai kredit history, mereka tidak mempunyai collateral, maka selalu mereka tercicir. Tetapi di dalam ruang bank digital ini semua dapat diatasi, insya-Allah dapat diatasi, di mana pihak pemberi pinjaman atau pihak pemberi pembiayaan dapat melihat dari segi kredit rating yang berbeza. Yang kedua, pihak PMKS dapat menerima satu kita panggil rate yang kompetitif. Bila kita kata kompetitif, sebab bank digital tidak mempunyai physical presence, jadi dia mempunyai kos yang lebih rendah berbanding dengan bank tradisi. Sudah tentu kos yang lebih rendah ini akan membolehkan mereka memberikan kadar yang lebih kompetitif kepada peminjam atau penerima pembiayaan. Ini adalah satu ibarat durian runtuh, sebab PMKS ini kita harus akur bahawa PMKS ataupun mereka yang terlibat dalam gig ekonomi adalah golongan B40 ataupun golongan di bawah. Jadi dengan apa yang kita panggil rate yang lebih kompetitif atau lebih rendah daripada kadar yang ditawarkan oleh pihak perbankan tradisional, maka ini akan memberikan mereka ruang dan peluang untuk tumbuh dengan lebih baik dan maju dengan lebih mapan lagi. Jadi apa kesan kepada sektor-sektor yang menawarkan pinjaman wang belesin pula? Satu soalan yang menarik. So, dia akan ada kesan. Tapi kesan yang positif adalah, saya melihat ini kesan yang positif, dia dapat mengurangkan aktiviti alung atau peminjam tidak berlesen. Kalau kita lihat, kebanyakan orang mendapatkan perkhidmatan alung atau pinjaman tanpa lesen adalah disebabkan kesusahan mereka mendapat pinjaman atau pembiayaan daripada bank. Tetapi kini mereka sudah ada mempunyai alternatif. Jadi mereka sudah mempunyai satu tempat yang di mana mereka boleh memohon pinjaman atau pembiayaan. Ini akan dapat mengurangkan kebergantungan kepada alung. Alung sebelum ini, apa yang Alung menawarkan adalah pinjaman secara cepat, pantas, tanpa dokumentasi yang penuh. Ini dapat ditawarkan oleh bank digital, di mana bank digital dengan permohonan yang ditawarkan melalui talian sepenuhnya, dia akan menjadi lebih cekap, lebih efisien, lebih pantas dan kadar yang lebih kompetitif. Ini kita harapkan satu yang baik yang dalam kita mencapai wawasan kemakmuran bersama, di mana golongan-golongan yang tercicir sebelum ini dapat dibawa kembali ke arus perdana. Kalau kita bercakap dan juga memandang dari segi risikonya, pasti apa sahaja yang akan dilaksanakan pasti ada risikonya. Apabila pengenalan bank digital ini, apakah risikonya? Saya difahamkan dia akan menambah hutang isi rumah tersebut. Kerana apa? Kemudahan untuk seseorang membuat pinjaman lebih mudah dan akhirnya akan menyebabkan hutang itu makin bertambah. Macam mana? Di sini adalah di mana saya melihat penting, betapa pentingnya apa yang kita panggil pendidikan kewangan atau financial literacy atau kemahiran kewangan. Ini amat penting. Jadi sesiapa saja yang ingin memohon pinjaman atau pembiayaan, ini adalah satu pandangan peribadi saya, mereka terpaksa melalui satu apa yang kita panggil pra pembiayaan atau pra pinjaman, di mana mereka
mereka ini diberikan khidmat kaunseling, khidmat nasihat bahawa pembiayaan atau pinjaman yang dipohon adalah pembiayaan dan pinjaman yang berdaya maju, iaitu pembiayaan atau pinjaman untuk modal perniagaan dan bukannya pembiayaan dan pinjaman untuk disalurkan kepada barangan mewah atau barangan tidak perlu. Di sini saya ingin melihat bank digital ini since benda ni dilakukan secara talian, maka dia boleh melakukan kita panggil kemahiran kewangan juga secara talian. Apabila permohonan pembiayaan pinjaman diisi, maka mereka terpaksa tick the box, terpaksa melalui satu kursus pendek di mana mereka ini diberi pendidikan dan pendedahan. Sangat menarik sebenarnya kalau kita betul-betul faham bagaimanakah pengoperasian bank digital ditambah dengan literasi keuangan para peminjam dan sekalian. Apabila kita tambah lagi dari segi aspek risiko, saya melihat apabila bank digital ini dilaksanakan, semuanya akan berlandaskan kepada dalam talian secara big data dan sebagainya. Dari segi risiko keselamatan pula bagaimana? Data yang berada dalam talian itu, security breach dan sebagainya. Okey, sudah tentu kalau kita melihat bahawa bank digital ini adalah satu bank yang kita kata semata-mata berfokuskan kepada digital, maka dan dia melibatkan satu konsortium atau konsortia yang melibatkan pihak yang mempunyai kemahiran di dalam teknologi, di dalam pasaran dan sebagainya. Dan since dia adalah bank digital, maka apabila dimulakan perkhidmatan itu sendiri, dia sudah berlandaskan apa yang kita panggil mengambil kira cyber security, mengambil kira hack, mengambil kira ancaman dari luar dan sebagainya. Dan benda ini adalah satu yang dinamik dan akan berterusan. Risiko tetap ada, namun saya percaya risiko ini akan dimitigatkan. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya mungkin orang ramai kurang faham, lesen yang diberikan ini tidak bermaksud bahawa bank ini akan menjalankan perniagaan secepat mungkin. Kita perlu mengambil masa 1 hingga 2 tahun dan pemain-pemain yang telah mendapat lesen itu pun sendiri sudah mengakui bahawa mereka akan mengambil masa 1 hingga 2 tahun sebelum memulakan perniagaan. Maka jangka masa ini akan membolehkan mereka melaksanakan apa yang kita panggil daya ketahanan cyber security yang agak tinggi dan agak lestari. Okey, mungkin soalan terakhir daripada saya. Sekarang kita ada 5 bank digital yang telah pun diluluskan. Bagaimanakah di masa hadapan doktor sendiri merasakan kita perlu kembangkan lagi dan sebesar mana bank digital itu perlu ada di Malaysia? Okey, dari segi ini saya ingin mengulas daripada 2 sudut. Yang pertama, sudut daripada Bank Negara Malaysia seperti mana yang dikatakan oleh Gubernur bahawa ini adalah lesen yang akan dikeluarkan dan tidak ada lesen tambahan. Itu adalah apa yang diumumkan. Tapi saya melihat pengumuman ini, 5 lesen ini adalah cukup untuk masa ini. Maka apa yang ingin dilihat oleh pihak regulatory adalah melihat kepada permintaan, melihat kepada apa yang ditawarkan, melihat kepada tahap kepuasan dan insya-Allah dia akan berlaku perubahan. Namun lebih daripada itu, hasrat peribadi saya adalah untuk melihat pemain-pemain seperti contoh pemain-pemain di dalam instrumen kewangan Islam seperti wakaf, zakat dan sedekah untuk menjadi one of the players di dalam bank digital ini. Saya sebenarnya secara peribadi agak terkilan apabila 2 pemohon lesen yang telah ditolak, iaitu satu pihak Kerajaan Negeri Sarawak, 2 bank wakaf. Ini adalah rasa terkilan peribadi sebagai seorang penyelidik. Kerajaan Negeri Sarawak, saya pasti mereka mempunyai satu platform yang agak sesuai sebab Sarawak mempunyai banyak kawasan pedalaman dan mereka mahir mengenai rakyat mereka sendiri. Tetapi saya rasa bank negara mungkin mempunyai sebab yang tersendiri untuk menolak lesen itu. Begitu juga bank wakaf. Itu adalah satu yang saya ingin melihat pemerkasaan ke instrumen kewangan Islam. Jadi harapan saya di masa hadapan agar mereka-mereka seperti ini diberi ruang dan peluang untuk bermain di dalam industri ini. Jadi itu dia antara buah fikir bank digital apa yang anda perlu tahu. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid, iaitu Ketua Penyelidik Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Keuangan Islam Sosial bersama dengan kita pada hari ini. Jadi untuk anda semua, ini merupakan satu ruang dan juga peluang untuk kita, khususnya anda yang terlibat dalam PMKS untuk tambahkan lagi pengetahuan anda berkenaan dengan ilmu keuangan ini, di manakah anda perlu mendapatkan pinjaman wang yang telah pun diiktiraf dan juga dibenarkan oleh bank negara supaya anda tidak terikat dalam satu
boleh dikatakan jenayah keuangan, contohnya Ahlong seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi dan kita boleh panjangkan lagi. Mungkin di hujung-hujung tadi doktor ada sebut beberapa poin, wakaf, kerajaan negeri Sarawak. Nanti kita boleh panjangkan lagi tentang kenapa instrumen itu perlu ada dalam bank di kita. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini